Hal Rasanya dah okey Ustaz Okey. Yang jarang ditemukan. Okey, alhamdulillah kita dah tengok video ni sama-sama. Kita nak buat reaction sikit lah. Tapi kita baca sikit, kita lain sikit, ada 2-3 soalan ni. Kita baca ni dulu. Aman Jentayu dia kata, boleh pula dua pok ni merujuk Mamat Indun rambut merah. Ni tak haters ni. Sebagai rujukan yang banyak guna logik otak. Korang berdua memang tak pernah dengar yang adanya sihir. Biasanya orang macam ni selalu sebut macam gitu. Maksudnya benda macam ni dikata sihir. Jadi wajib untuk kita percaya, dan apa yang Ustaz Rosdi ataupun Rosdi Hassan ataupun orang-orang lain lakukan itu mesti sihir. Ustaz, react sikit macam mana cerita? Okay, first reaction Rosdi ni bukan Ustaz lah. Kita nak kena padam berkata Ustaz tu daripada dia lah. Dia jelas baca Quran pun tak tahu baca Quran pun tengah langgang. Ini kepada fans Rosdi Hassan ni, celah mana dia Ustaz kan? Cuba buktikan kepada saya celah mana dia Ustaz kan? Suruh dia baca Quran, tebak-tebak dia suruh baca secara surprise, lepas tu rakam dan hantar kepada qori-qori ataupun ustaz-ustaz dan suruh mereka menilai. Confirm fail punya kan? Sebab kita pun dah dengar banyak kali dia baca, fail. Okay, banyak juga saya dapat komen seperti ini kan? Seolah-olah macam Ustaz Syahabuddin, macam saya, macam bersulap merah menafikan adanya sihir kan? Kami bukan menafikan, cuma kami teliti dalam membezakan antara perkara-perkara yang mencari adat kan. Bila kita belajar ilmu akidah, ni sahabat apa nama Aman Jentayu ni, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Bila kita belajar akidah, kita akan sampai satu bab di mana kita akan belajar tentang apa itu mukjizat. Dan bila dibahaskan tentang mukjizat, akan dijelaskan bahawa selain mukjizat ada lagi banyak kategori-kategori yang dikira sebagai perkara-perkara yang mencari adat kan? Kenapa dibahaskan perbezaan mukjizat dengan perkara-perkara mencari adat yang lain? Kerana untuk memastikan bahawa dakwaan para nabi-nabi Allah itu adalah benar-benar perkara luar biasa daripada Allah, bukan daripada setan, bukan magic trick dan sebagainya. Sebab kalau nabi-nabi ni pun akhirnya buat magic trick, habis keseluruhan agama ni akan jatuh. Jadi para ulama akidah membezakan. Pertama sekali mukjizat. Kemudian ada dijelaskan di sana, ada yang dipanggil sebagai sihir, ada yang dipanggil sebagai irhas, ada yang dipanggil sebagai ma'unah, ada yang dipanggil sebagai istidraj, ada yang dipanggil sebagai karamah, dan macam-macam jenis perkara yang mencari adat. Jadi bila kita nampak sesuatu perkara yang kita kata luar biasa lah ya, mencari adat ni rasa perlu dijelaskan tak Ustaz? Boleh Ustaz, tak ada masalah. Jelas sikit Ustaz Baik, mencari adat ni makna dia apa? Ini Aman Jentayu, awak dapat pembelajaran percuma tentang ilmu akidah. Kenapa dipanggil sebagai mencari adat? Mencari adat ini maksud dia, hukum alam yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini, dia ada adat dia. Dia bukan manusia je ada adat resam. Tetapi hukum alam yang Allah dah ciptakan ini juga ada adat resam dia. Bila api bertemu kapas, secara adat, secara kita kata berulang-ulang, seperti mana yang kita lihat dalam pengalaman hidup kita, setiap kali kapas jumpa api mesti berlaku terbakar. Dia macam orang Melayu, setiap hari raya dia pakai songkok, setiap hari raya dia pakai samping kan? Bukan dia mesti pakai samping, bukan dia mesti pakai songkok. Kalau tak pakai songkok, tak pakai samping, dia meninggal, dia mati, tidak. Tapi itu telah menjadi adat dia. Berulang-ulang, benda ini berulang-ulang, setiap tahun berlaku benda yang sama. Hari raya ada dia punya culture, ada budaya dia tertentu. Jadi hukum alam pun begitu juga, hukum sabab musabab pun ada begitu juga. Tetapi kadang-kala berlaku perkara-perkara yang mencari adat itu. Mencari ni maksud dia dalam bahasa Arab khariqun lil adah. Dia pecahkan kebiasaan itu, dia pecahkan adat itu. Seperti Nabi Ibrahim AS, bila dilontarkan ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Maka itu telah melanggar adat tadi tu. Adat bahawa kalau api bertemu dengan sesuatu yang flammable, akan berlaku kebakaran. Tapi bila Nabi Ibrahim dicampak dalam api, dia tidak terbakar. Jadi di situ berlaku pencarikan adat ataupun khariqun lil adah. Jadi antara perkara khariq lil adah termasuklah sihir. Dan di dalam sihir ada banyak kategori. Ada kategori sihir yang benar-benar sihir yang dikira sebagai haram mutlaqan, iaitu awak menggunakan khidmat jin syaitan dengan cara buat penyembahan kepada mereka. Berlaku proses penyembahan, melakukan kerja-kerja syirik, dan melalui itu berlakulah sihir. Tetapi ada juga sihir
yang dikategorikan sebagai silap mata saja. Dia nampak macam mencari adat, tetapi hakikatnya dia tidak mencari adat. Dia hanya satu ilusi yang nampak macam mencari adat tetapi tidak mencari adat. Jadi bila kita belajar akidah ni, kita teliti, kita tak sembrono. Nampak satu perkara luar biasa, kita terus kata oh ni mukjizat, ataupun ini karamah, ataupun ini sihir secara sembrono. Kita harus melihat tanda-tanda. Kalau boleh dijelaskan secara logik, secara saintifik, secara rasional, maka kita mesti mulakan dengan penjelasan yang secara rasional, logik dan secara zahir dulu. Nahkumu bizawahir dulu. Itu kaedah yang kita pegang. Dia jangan terus melompat kepada perkara luar biasa. Ini yang kami diajar dalam ilmu akidah. Ini juga yang akan menyelamatkan kita daripada ditipu oleh skamer-skamer agama di luar sana. Sebab kita akan kritikal. Kita akan check dulu. Benda ni aku boleh buat tak? Siapa-siapa boleh buat tak? Pakcik-pakcik duduk kampung mana boleh buat tak? Kalau boleh buat, kenapa kita kelam kabut dan tergopoh gapah terus menisbahkan perkara itu kepada karamah? Sekarang ni banyak orang dah panggil dia wali dah. Kan? Adalah baca komen-komen wali, Orozji Hasan wali dan sebagainya. Kenapa terus melompat ke situ? Sedangkan ada banyak penjelasan yang kita boleh buat. Sayangnya saya Ustaz, tadi bila kita tengok pesulap merah, dia tak buat betul-betul. Dan saya faham dia tak buat betul-betul. Sebab dia dah kata daripada awal, ini trik kanak-kanak. Ini satu benda yang budak-budak boleh buat, dia tak perlulah dia nak buat 100%. Kan? Dia hanya tunjuk teknik utama dia sahaja dan orang boleh buat sendiri. Kalau siapa nak buat, ini mungkin kita boleh buat satu competition Ustaz. Kan? Competition mengulang buat. Kan? Siapa yang paling sama dengan apa Rozji Hasan buat, mungkin Ustaz Syihab boleh bagi hadiah lah, bukan saya. InsyaAllah kita boleh buat. Kan? Kita buat parody dan sebagainya supaya tersebar di kalangan masyarakat. Allahualam. Ustaz, sambung Ustaz. Ustaz ada poin lain? Benda yang mencari adat ni, ataupun kita kata sihir ataupun dan seumpama dengannya ni, sihir ataupun mukjizat pun, kalau kita tengok daripada pandangan mata biasa, sebenarnya sama je. Kita nampak benda tu sama. Sebab tu ulama akidah dia bahagikan. Kita nak bagi ciri-ciri tu supaya kita dah dapat beza. Orang ni betul ke tak betul. Nabi boleh buat satu perkara yang mencari adat, tetapi Tok Dukun pun boleh buat juga. Kan? Jadi kalau nak kata setakat mencari adat ni, ramai orang, bahkan dakwaan daripada orang Kristian, dakwaan daripada Buddha. Awak boleh tengok lah, Ustaz Buddha ada cerita berkaitan tentang karamah Tok Cha. Antara kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri walaupun dia bukan Islam, dia Tok Cha, ialah karamah waktu dia hidup, dia jalan air laut masih jadi tawar tuan-tuan. Jadi benda yang pelik didakwa daripada orang yang berbeza. Adakah kita, kalau kita salah faham, dia jadi macam Ustaz Budak tadilah. Dia samakan karamah. Padahal kita tak sebut sebagai karamah dalam isu tu. Jadi itu pembahagian. Jadi saya ingat cantik tu. Ramai orang, insyaAllah kita berterusanlah untuk memahami isu-isu seperti ni. Kita tanya Aman Jentayu ni Ustaz. Kan? Dia tengok video Ustaz Budak cerita pasal Tok Cha punya karamah tu kan. Adakah dia akan menerima sebagai karamah? Dan kalau anda menafikannya, adakah anda menafikan karamah? Macam dia orang buat begitu selalu kan. Kita nafikan, awak menafikan karamah, menafikan sihir. So tengok video Ustaz Budak tu dan awak jawab sendirilah sama ada awak nak terima benda tu sebagai karamah ataupun tidak.